Tanya AP anda. Ya, Encik, Ya, kita 37 minit petang. Masih lagi bersama dalam Tanya AP anda bersama dengan anggota Parlimen bagi JRC Bishan Toa Payoh Encik Zainuddin Nordin pada petang ini membincangkan tentang jati diri masyarakat, menatang cabaran dan meraih peluang. Dan sebelum kita terus ke isu tentang jati diri belia ni, ada satu soalan di laman rasmi Facebook ni daripada Encik Zulkifli Uthman. Katanya secara umum dengan membetulkan nilai-nilai yang dipegang ataupun diamalkan oleh para pelajar Melayu, mereka akan berjaya juga dengan cemerlang dalam EMS ataupun subjek mata pelajaran bahasa Inggeris, matematik dan sains, ya. Dan katanya apakah permasalahan para pelajar kita dapat diatasi dengan memberikan mereka tuition? Apakah pandangan Encik Zainuddin? Memang daripada dahulu kita telah memulakan mendaki tuition scheme. Kita menyedari bahawa dengan adanya pendidikan yang lebih untuk membantu dan membimbing pelajar-pelajar kita, mungkin mereka tak kira dari mana mereka datang, mungkin di rumah kurang bimbingan, mungkin di sekolah mereka tidak dapat peluang untuk membuat kerja mereka kerana aktiviti-aktiviti lain. Jadi dengan adanya tuition mungkin dapat terus memberikan mereka ekstra opportunity. Jadi peluang-peluang ini harus ada. Jadi saya rasa itu adalah baik. Walau bagaimanapun, saya rasa kita harus melihat kualiti, janganlah hanya dengan adanya kuantiti. Kerana walaupun kalau kita mempunyai usaha-usaha di rumah sedikit, tapi dengan adanya bimbingan yang amat kukuh daripada ibu bapa dan disiplin, saya rasa ini juga boleh memperbaiki kekurangan yang ada. Jadi saya rasa ada tuition memang baik, tapi kita harus melihat kualiti, dan yang ketiga kita harus terus memupuk semangat bagi anak-anak kita agar mereka mempunyai keinginan untuk memperbaiki diri mereka jika mereka membuat kesilapan. Mistakes dan kesilapan akan terus berlaku. Kekurangan akan terus berlaku. Jadi bagaimana kita mengatasi ruang-ruang itu tersebut? Tuition baik, quality tuition juga baik. Yang ketiga, terus memupukkan semangat bagi anak-anak kita agar mereka terus mempunyai disiplin untuk bekerja diri mereka sendiri, self-driven learning. Dan nanti kita akan kudarakan satu lagi pandangan. Ya, satu lagi pandangan yang telah sempat dikongsi sama dalam Espresso Warna semalam oleh Cik Siti berusia 44 tahun tentang apa yang beliau rasakan tentang jati diri orang Singapura ni khususnya. Jadi kita dengar dahulu, lepas tu mungkin Encik Zainuddin kalau ada komen Encik Zainuddin kita terus boleh mengulas. Kita dengar ini dahulu. Ya, saya sendiri berpendapat kita boleh, terutama sekali kita orang Melayu. Macam saya sendiri, memang saya pun seorang yang bekerja, saya pun moden, tetapi macam kata dari segi masakan, daripada segi kita punya kebudayaan, kita boleh masih maintain, terutama sekali untuk anak-anak generasi muda kita. Certain things kita boleh lego, certain things kita mesti nak simpan kan, pasal itu kita punya kebudayaan. Jadi itu yang sesuatu yang patut kita bangga, datangnya daripada zaman nenek moyang kita. Saya beri contoh, macam katakan kalau dulu-dulu pengetahuan tentang sains perubatan pun belum masih di peringkat yang tinggi kan. Jadi sekarang kita dah belajar, kita dah mendengar radio, kita dah mempelajari melalui TV, buat research. Jadi kita ada penjualan yang lain. Pasal saya sendiri pun dalam pekerjaan saya ada pergi ke luar negara. Jadi saya sebagai seorang Singapura, saya sangat bangga. Contoh, saya pergi South Africa dan saya ke sana, orang tanya saya, pasal kita pun ada yang kulit kita macam orang daripada Cape Town kan. Jadi orang cakap saya, awak punya perbualan ni daripada mana daripada segi perbualan English. Saya cakap saya daripada Singapura. Ada orang cakap, awak orang Singapura ni kaya. Jadi jenama Singapura pun. Jadi saya cakap, saya bilang kaya daripada segi apa dia cakap daripada segi skalanya lah. Bila kita ke katakan negeri Eropah, kita seorang, itu yang juga mencelikkan mata saya. Bila saya pergi sana, budayaan mereka lain. Jadi bila kita terapkan certain things yang kita buat tu, katakan kita tak boleh buat macam cara ni macam gini, masaknya kita cara gini, ataupun perbuatan kita cara macam gini. Jadi rasa beruntung kita ni sebenarnya orang Asia, dan mungkin kerajaan kita pun bagus terapkan
ataupun didikan dulu masa kita time muda-muda dulu, masa time sekolah kita ada kempen kan, katasi kempen, gini kempen. Jadi ini semua kita bawa kalau kita ke negeri orang, pasal benda-benda ni semua tak ada kat sana. Itu dia. Jenama Singapura dan juga identiti Melayu Singapura di Persada Antarabangsa. Cik Zainuddin, apa pandangan anda? Memanglah kita harus bangga. Kita harus bangga bagaimana jenama Singapura ini adalah satu jenama yang diinginkan dan dikenal pasti di merata dunia. Walau bagaimanapun, belia kita harus menyedari mereka mempunyai asal-usul yang saya rasa baik. Jadi mengenali adat budaya dan hubungan mereka dengan keluarga mereka dan masyarakat mereka, saya rasa ini juga adalah penting untuk memperkukuhkan jati diri mereka. Kerana kita sebagai satu rakyat Singapura, Melayu Islam, kita harus merasa bangga terhadap identiti kita. Kita mempunyai prestasi yang baik. Nama saya rasa Singapura Melayu Islam adalah satu kebanggaan yang kita bina selama ini. Dan kita, walaupun kita mungkin mempunyai tradisi, cara-cara yang berbeza, cara kita berbual, kita mengenal orang kita walaupun di mana. Dan kita harus menyedari bahawa ini adalah satu positif, bukan negatif. Kita harus menggunakan pengalaman, disiplin dan identiti ini untuk kebaikan diri kita, untuk peluang-peluang yang baik. Dan haruslah kita menghadapi cabaran dunia dengan keyakinan, kerana saya datang dari Singapura, saya orang Melayu Islam Singapura yang yakin diri, mempunyai kebolehan, mempunyai keyakinan untuk terus maju untuk diri saya dan juga untuk masyarakat saya. Jadi bukan sahaja yakin diri, tapi juga tidak lupa diri dan sentiasa ingat pada asal usul. Dan peranan ibu bapa dan juga masyarakat Encik Zainuddin dalam kita memastikan yang jati diri ni terus kekal menebal. Bagaimana? Tidak mudah. Saya sendiri adalah bapa. Kita menghadapi cabaran setiap hari. Kita harus menyedari bahawa ibu bapa juga menghadapi cabaran yang amat sukar. Kita harus memberikan mereka bantuan. Saya rasa banyak peluang-peluang di dalam masyarakat kita. Bagaimana kita juga inginkan ibu bapa kita terus menjadi ibu bapa yang baik, agar mereka terus membimbing anak-anak mereka. Saya rasa bukan saja ibu bapa yang penting, datuk nenek, saudara mara di sekeliling belia kita harus terus menjadi contoh-contoh yang baik untuk kebaikan dan perkembangan anak-anak kita, agar mereka terus berbual sejarah keluarga, dari mana kita datang, tradisi-tradisi yang baik, agama dan nilai-nilai yang penting, agar kita terus menjadi satu masyarakat yang mempunyai generasi baru yang yakin dan berkebolehan. Dan kita lihat juga sekarang para belia kita, kita tahu bahawa masyarakat kita memang masyarakat Melayu mempunyai jumlah belia yang paling banyak sekali kalau kita bandingkan dengan masyarakat lain di Singapura ini. Jadi bagaimanakah golongan muda kita ini dapat kita terapkan dengan nilai-nilai positif agar mereka kekal berdaya saing dengan sekitaran sekarang ini yang kian mencabar, bukan saja dari warga kita sendiri tetapi dari mereka yang datang ke sini untuk mendapatkan pekerjaan, untuk bekerja dan sebagainya, dan keadaan yang berubah-ubah baik di peringkat domestik maupun di peringkat antarabangsa. Jadi bagaimana dapat kita kekalkan jati diri ini dan sikap daya saing di kalangan warga Singapura ini juga, khususnya anak-anak kita? Memang benar, kita menyedari cabaran ini akan terus menjadi pesat kerana kalau kita inginkan sebuah negara yang terus maju, kita akan terus membuat perubahan dari segi strategi, dari segi pendidikan, dari segi kita menangani cabaran-cabaran. Jadi walaupun apa yang telah kita bina ini mencukupi, tapi bagi masa hadapan belia-belia kita harus menyedari bahawa keinginan untuk memperbaiki diri dan memperkukuhkan jati diri mereka adalah penting, kerana kalau kita terus leka dan diberikan cabaran-cabaran yang saya rasa amat pesat, kita mungkin akan gagal. Jadi harus terus memperkukuhkan dan mempunyai juga sikap yang saya rasa penting, iaitu sikap
yang rendah diri. Kerana jika kita rendah diri, kita menyedari bahawa banyak orang yang lebih baik daripada kita. Haruslah kita memperbaiki diri kita. Akan terus, keinginan ini akan terus menjadi satu inspirasi kita untuk mencapai kejayaan dan menggunakan contoh-contoh baik bagi kita terus memperbaiki. Dan yang kedua, agar mereka mempunyai keyakinan yang negara ini adalah negara yang boleh memberikan mereka peluang. Negara ini adalah tempat yang terbaik bagi mereka untuk membina diri mereka, keluarga mereka, anak-anak mereka di masa hadapan. Yang ketiga, kita juga inginkan jati diri yang datang daripada dalam. Nilai-nilai yang penting yang harus dipupuk daripada kecil oleh keluarga-keluarga dan juga ibu bapa, saya rasa adalah penting. Kerana nilai-nilai tersebutlah yang saya rasa akan terus memberikan satu pilar agar tunggak bagi belia-belia kita, agar mereka tidak terus menyeleweng. Dan tunggak inilah yang saya rasa datang daripada daripada diri kita sendiri. Jati diri ini inbuilt values atau nilai-nilai yang ada di dalam diri kita. Inilah yang saya rasa penting, yang harus dimula daripada mereka kecil. Dan adakah ini juga dengan adanya sekarang ini CCE, Cik Zainuddin, perwasakan dan kewarganegaraan, nilai-nilai yang baik, nilai-nilai yang murni, ini dapat membantu anak-anak sekolah kita dari peringkat awal lagi untuk menanam rasa jati diri mereka, Cik Zainuddin. Memang benar, kalau kita dapat memupuk semangat dan jati diri ini dan nilai-nilai ini daripada sekolah adalah baik. Dan kita dapat melihat bagaimana pendidikan telah berubah. Dan dengan adanya perubahan ini menunjukkan bahawa pemerintah inginkan bukan hanya pencapaian akademik yang baik. Kecemerlangan akademik adalah penting. Tetapi saya rasa pencapaian dari segi holistik untuk nilai-nilai bagi anak-anak kita, saya rasa adalah juga penting. Yang kedua, janganlah hanya mengharapkan sekolah-sekolah dan guru-guru mengambil kewajipan ini, kerana saya rasa kewajipan ini juga adalah penting. Saya rasa mungkin lebih penting di rumah, kerana ibu bapa adalah guru yang paling penting bagi anak-anak kita. Yang kedua, saudara mara dan masyarakat, agar mereka terus dibimbing dengan nilai-nilai yang baik untuk kebaikan diri mereka dan juga masyarakat di masa hadapan. Jadi agar proses pembelajaran, proses didikan itu tidak hanya berhenti di sekolah, tetapi juga diteruskan di rumah, dan adalah penting untuk kita memupuk nilai-nilai yang positif, khususnya nilai-nilai dalam diri anak-anak kita sejak mereka kecil lagi. Dan sebentar saja lagi akan kita kembali selepas pesanan-pesanan berikut ini, yang mana Encik Zainuddin Nordin akan merumuskanlah segala apa yang telah pun dikongsi sejak awal tadi. Dan kalau anda mempunyai sebarang soalan, masih lagi boleh hubungi kita di talian 669 11942.